Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Malam ni ada lebih sikit orang. Ya. Terima kasih terutamanya anak-anak. Ada 2-3 orang anak bapa yang join kita pada malam ini. Alright, terima kasih. Ni peserta tetap kita ni, Auni, Yusof ni, kan. Ni semua ni memang tetap minggu ada ni, alhamdulillah. Dan yang bersama kita yang baru ni, bukan barulah. Program-program sebelum ni pernah ikuti kita. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat bersama jugalah, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kerana kita berkesempatan lagi bersama-sama pada malam ini. Tak lama pun, sampai pukul 10 lebih sikit je malam ni. Macam biasa, kalau dulu kita buat training pagi sampai petang, tapi malam ni kita lebih kurang dalam sejam je. Sejam pun insya-Allah kita cuba berkongsi beberapa perkara supaya anak-anak kita sentiasa dipesan, anak-anak kita sentiasa diberitahu, anak-anak sentiasa dikongsikan perkara-perkara yang baik-baik, anak kita sentiasa dinasihati. Kalau kita tak mampu nasihati, biarlah mereka jumpa teman. Biar jumpa dengan Papa Bob malam ni, supaya Papa Bob pun boleh sampaikan yang sepatutnya anak-anak kita dengar dan ikuti buat masa ini. Anak-anak sekalian, terima kasih bersama dengan Papa Bob malam ni yang mengikuti kita di link, mengikuti kita di Nur FB Nur Eco Resort. FB Nur Eco Resort, jom bersama-sama dengan kita di link Zoom yang diberikan, dan tolong share dengan kawan-kawan supaya ramai-ramai lagi boleh mendapat manfaatnya. Dan mana yang tak berkesempatan, tadi ada yang WhatsApp minta maaf tak dapat join, jangan risau, nanti kita akan share link rakaman, kita akan share link rakaman supaya anak-anak boleh tonton ulang supaya mereka dapat belajar. Mungkin kali pertama dengar tak berapa nak faham ataupun tak berapa nak jelas. Dengar kali kedua, anak-anak dah mula memahami, anak-anak dah mula faham apa yang kita cuba sampaikan dengan bahasa yang paling mudah. Kalau tak faham pun nanti boleh personal WhatsApp dengan Papa Bob pun tak ada masalah. Ataupun di ruangan komen ataupun ruangan chat yang disediakan kat sini. Ada apa-apa persoalan tentang pelajaran, tentang mission, vision, sambil-sambil kita sembang-sembang kejap lagi, anak-anak boleh tulis kat ruangan chat tu. Tulis kat ruangan chat tu soalan-soalan nak tanya. InsyaAllah Papa cuba bantu anak-anak untuk memahami lagi apa-apa yang anak-anak tak faham. Kalau ikutkan hari ini kita 1 September. 1 September. Anak-anak ingat semalam apa berlaku pada negara kita? Malam kita menyambut hari kemerdekaan. Menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-64 tahun. Masa tu kita belum lahir lagi. Tapi kalau tidak ada tahun 64 tahun lepas itu, peristiwa 64 tahun lepas, kalau tak berlaku pada masa itu, mungkin hari ini kita masih lagi dijajah. Mungkin hari ini kita belum lagi menerima kemajuan apa yang kita telah capai hari ini. Tetapi alhamdulillah para pejuang negara kita, pejuang-pejuang semasa itu, mungkin atuk nenek kita pun terlibat sama dalam membebaskan negara kita ni daripada penjajahan, bebaskan negara kita ni daripada yang menyedut hasil-hasil bumi kita keluar tanpa diberikan kepada warganya ataupun kepada warga negara kita. Dibawa hasil yang baik semua pada dia keluar daripada negara kita, maka kita hari ini mungkin lagi masih dijajah, minda, jajahkan secara fizikal, tak mampu nak buat apa-apa yang kita buat hari ini. So hari ini kita kena hargai. Papa suka anak-anak Papa yang menonton ni pertama sekali kita belajar untuk menghargai. Menghargai apa? Menghargai peluang dan ruang yang kita ada hari ini. Mengecapi nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan, nikmat apa yang telah dikecapi, kita boleh pergi mana-mana, kita boleh belanja apa yang kita nak walaupun dalam keadaan pandemik ni kan, tapi masih banyak lagi perkara-perkara yang kita masih boleh buat.
Tapi kalau kita masih lagi dijajah, banyak perkara kita tak boleh buat. Bukan sahaja pandemik ni menghalang kita, tapi banyak lagi perkara lain yang kita tak boleh buat. Tapi alhamdulillah, pejuang-pejuang negara kita, pemimpin-pemimpin negara kita bertungkus lumus untuk membebaskan kita daripada kesengsaraan masa lalu kan. So hari ini anak-anak kena bersyukurlah. Bersyukur maknanya tidak dijajah lagi, cuma dikongkong seketika oleh mak ayah, sebab anak-anak masih lagi muda, anak-anak masih lagi kecil mungkin dan belum matang dari sudut fikiran. Bukan kongkong tu maksudnya tak boleh buat apa-apa, tapi kongkong tu untuk bagi tahu pada anak-anak, belajar untuk bezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Bezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tak sedar anak-anak. Kita tak sedar yang kita lakukan ni, apa yang kita buat ni, kita tak sedar bahawa itu salah. Malang bagi kita. Malang bagi kita bila kita tahu bahawa perkara kadang kita tak sedar apa yang kita buat ni salah. Kita rasa kita buat ni betul, seronok sebab kita hidup dalam dunia keseronokan. Kita hidup dalam serba-serbi kemewahan. Kita hidup dalam serba-serbi ada macam-macam dalam dekat dengan diri kita. Ataupun kalau tak ada pun, kalau kita minta pun kita dapat. Jadi kita mudah dipengaruhi oleh keseronokan ini sehingga kan kita buat salah pun kita tak sedar. Ini yang kita sangat-sangat risaukan. Okey. Papa buka dengan cerita dululah, bukan cerita motivasi, belum cerita motivasi lagi. Ada cerita tentang peristiwa yang berlaku. Semalam Papa dikunjungi oleh sahabat lama, seorang sahabat lama. Beritahu, mula dia call beritahu, minta tolong Papa Bob, anaknya sekian. Papa kata, mai bawa datang jumpa. Kita berjumpa berdepan-depan dengan anak tu. So Papa sempatlah untuk motivasikan ataupun lebih senang kita buat sesi kaunseling sikit dengan anaknya. Anaknya baru tingkatan 1, baru 13 tahun. 13 tahun tu bayi-bayi anak jugalah kan, yang mungkin 12 tahun, 11 tahun kan. 13 tahun tu bagi Papa macam belum matang lagi fikiran lah, masih belum matang dalam fikiran. Sepatutnya boleh matang, tapi sebab tak nak jadi matang awal, jadi fikiran tu mungkin kejar pada keseronokan. Apa yang berlaku, ibu ayah harapkan untuk anak ni belajar. Ibu ayah ni harapkan anaknya belajar. Belajar maksudnya bukannya paksa belajar seharian penuh pun. Ada masa-masa juga kan, bila PDPR, ikut PDPR. Kemudian ada masa petang untuk siapkan homework, latihan, kerja rumah cikgu bagi. Malam sambung study sikit. Bukannya kita belajar pagi, petang, siang, malam pun. Tapi itu pun tak mampu ditunaikan oleh si anak. Apa yang berlaku, anak ni lebih mudah terpengaruh dengan gadget yang ada. Maknanya apa? Biasalah kan kita budak-budak kan. Kita pula. Papa pun dah tua kan. Anak-anak lah yang masih muda ni kan. Sibuk dengan apa yang seronok sekarang ni. Macam biasalah kan. Games lah, main game. Apa yang seronok tu tak? Papa pun dah tua ni main game seronok. Tak ada masalah nak main games. Tapi bila main games ni, keterlaluan. Sampai ibu pun jadi worried, jadi risau, jadi bimbang. Kemudian tidur malam pun lambat. Besok nak bangun pagi untuk solat pun susah. Kemudian nak ikuti PDPR pun tak larat, ngantuk dan sebagainya. So kesannya pada si anak jugalah. Kan? Sampai peringkat dulu ibu cakap boleh dengar. Sampai peringkat ibu tegur dah tak nak dengar. Ibu cakap, ibu marah, ibu tegur, berajuk dengan ibu dengan keluarga kan, dah tak nak dengar cakap mak lagi. So jadi ibunya bimbang. Bukan ibu marah berterusan, bukan ibunya tak sayang. Jadi bila ibunya bimbang, bawa jumpa Papa. So alhamdulillah Papa cuba nasihatkan apa yang boleh. So kita tak tahu endingnya macam mana, tapi sama-sama doalah supaya kawan-kawan kita atau kita sendiri ni jadi anak yang baik. Tak susah pun kan jadi anak yang baik. Jadi anak yang tak baik pun susah sebenarnya. Mudah jadi anak yang baik. Tapi kenapa kita pilih jalan susah nak jadi baik ni kan? Kita pilih jalan susah lah. Kenapa? Kita ada pilihan. Okey, banyak dalam sesi-sesi paparan sebelum ni Pak kata kita ada pilihan. Sama ada kita nak jadi baik atau jahat, itu pilihan. Kalau kita pilih yang jahat, pilihan kita. Kalau kita pilih yang baik pun pilihan kita. Pilihlah yang baik-baik. Kan? Kita pun masih lagi bawa tanggungjawab mak ayah kita. So, senang cerita.
spender kita pun mak ayah kita belikan lagi kan. Betapa miskinnya kita ni, betapa daifnya kita. Spender pun mak ayah beli lagi. Tapi bila mak ayah cakap tak nak dengar. Bila mak ayah cakap tak nak dengar, anak nak dengar cakap siapa? Hantu syaitan. Okey. So dengarlah kan pandangan mak ayah kita. Sebab satu, mak ayah kita lebih berpengalaman. Yang kedua, fikiran mereka lebih matang. Mereka tahu yang terbaik untuk anak-anak. So kalau anak-anak tak boleh nak dengar cakap mak ayah, nak dengar cakap siapa lagi? Kan? Tak nak dengar cakap orang yang sayangkan kita, anak-anak nak dengar cakap siapa lagi? Itu je masalah kita. Okay? So anak-anak, wake up. Bangun. Bertukar. Bertukar lagi. Bertukarlah jadi anak yang baik-baik. Okay? Baru jadi macam anak bapa semua baik. So kalau jadi baik, insyaAllah jadi anak bapa juga. Okay? So terima kasih. Ini bukan marah tau, bukan marah. Kan ada pula orang kata, ikut program pun, ikut dengar ceramah pun kena marah. Bukan marah. Tak ada marah pun. Sayang ni pun. Sebab sayanglah kita bagi tahu, kita kongsi ilmu yang baik-baik. Okay? Baik, anak-anak, sebelum-sebelum ni Papa ceritakan. Banyak benda yang Papa cerita lah. So nanti boleh buka Papa punya YouTube. YouTube channel lah. YouTube channel. Papa kongsikan semua sesi Papa di dalam YouTube channel Papa, Rohaizan Ismail Official. Okay, YouTube Rohaizan Ismail Official. Anak-anak boleh buka tengok kat situ. Semua video-video cerita, semua cerita pasal macam mana nak berjaya. Minggu lepas, 3 minggu sebelum ni, jom cemerlang 1, jom cemerlang 2, jom cemerlang 3. Sampai jom cemerlang 3 dah kita berkongsi sebelum ni. Papa pun tak ingat dah berapa belas episod dah kita ada. Okay? Dan ada juga episod yang Papa bawakan pelajar-pelajar cemerlang sekali. So anak-anak boleh dengar dengar pengalaman-pengalaman mereka dan gunakan ilmu-ilmu yang mereka kongsikan untuk kejayaan masing-masing. Okay? So cuma hari ni kita berubah sikit tajuk. Kita berubah sikit. Apa yang berubahnya pun tak banyak pun kita nak berubah. Tajuknya, apakah faktor-faktor yang menghalang kita berjaya? Faktor-faktor yang menghalang pula kan. Faktor-faktor yang menghalang kita berjaya. Ingat tak cerita beberapa minggu lepas? Beberapa minggu lepas? Apa tak ingat kan? Yang bila cikgu dia tanya, bila dia jumpa seorang guru, tunjukkan saya jalan cemerlang. Tunjukkan saya jalan kecemerlangan. Guru yang bijak ini pun dia kata, kat situ. Kat situ. Pergilah. Dia tanya guru tu, di manakah jalan kecemerlangan? Jalan kecemerlangan. Guru pun tunjuk, kat situ. Pergilah. Dia pun berlari sampai jumpa satu tembok. Satu tembok. Tak boleh pergi lagi dah. Sampai kat situ dah. Jalan mati dah. Lepas patah balik jumpa guru dia. Guru biar betul. Saya tanya kat mana jalan kecemerlangan, jalan kejayaan. Guru tetap tunjuk yang sama. Tu kat situ. Ya? Mana? Kat situ. Tunjuk kan gitu kan. Jadi dia berlari kali kedua. Kali kedua pergi. Jumpa tembok yang sama. Kan, tembok yang sama. Tetap tembok yang sama. Kemudian dia patah balik semula. Cikgu cakap dah betul, jangan main-main kan. Jangan main-main. Saya ni serius ni kan. Saya nak jumpa jalan kejayaan. Guru dia kata tetap tunjukkan arah yang sama. Kat situ ada tembok guru, tak ada apa-apa, jalan mati. Itu ada tembok. Kalau kamu nak tahu kecemerlangan kamu, jalan kejayaan kamu kat mana, ada di sebalik tembok. Okay? Ada di sebalik tembok katanya. Di sebalik tembok tu jalan kejayaan dia. So maknanya apa? Bukannya mudahlah dia nak jalan tu. Kalau jalan-jalan sampai, maknanya mudah perjalanan dia, betul tak? Kalau dia jalan-jalan dia sampai ke kejayaan dia tu. Maknanya mudah. Tapi sebab ada halang. Kita sasul je malam ni. Ada halangan-halangan yang berlaku. Kan? Ada halangan-halangan yang berlaku. Maksudnya dia mungkin kena pecahkan tembok tu. Antara usaha yang dia boleh buat, mungkin dia kena pecahkan tembok tu. Satu. Yang kedua, mungkin dia kena panjat tembok tu. Dah panjat pula, kena terjun belah sana pula. 2. Dan cari lagi jalan-jalan kejayaan yang lain. Bila dah berada di sebalik tembok, baru dia akan jumpa jalan kejayaan.
Kan kita pun biasa tengok TV. Kalau 7 on 1 tu siapa suka tengok channel 7 on 1 Astro tu, sebab dia ada banyak challenge kan, mungkin Explorers, Amazing Race, ataupun wipeout pun ada kan, yang dia kena ikut halangan, ataupun yang ninja ninja kan, siapa tengok ninja kan, apa ninja apa dah kan, tapi dia nak kena pergi, dia nak selesaikan sampai ke checkpoint akhir tu, berapa banyak halangan-halangan yang dia buat. Kalau ninja tu dia lompat sana lompat sini, lepas tu terjatuh masuk air, bila masuk air kira gagal kan. Dia kena start balik, balik bermula balik sampai dia dapat tekan buzzer kat ujung tu. Berapa banyak halangan dia. Amazing Race pun tengok, bukannya susah kan, bukannya susah lah, bukannya senang kan. Kena buat task tu, kena buat task ni, kena communicate dengan orang tu, kena buat sesuatu, akhirnya bila berjaya last kali baru dah boleh diisytiharkan pemenang. Okay, benang pula bukan calang-calang, mungkin dapat $1 million contohnya kan, dapatlah berapa ratus ribu dan sebagainya, nampak tak? Berbaloi lalui halangan-halangan yang ada sehingga akhirnya dia berjaya. Berjaya dapat kejayaan dia, $1 million mungkin, ataupun apa hadiah-hadiah yang menarik yang dapat mereka boleh perolehi. Okey, kalau senang je tak mencabar, macam mana nak buat satu pertandingan? Kan, macam mana nak bersaing kan? So adanya persaingan tu dan cabaran-cabaran yang makin sukar, dan kebiasaannya lagi susah cabaran tu, lagi besar reward dia. Kebanyakannya kan, kalau makin susah cabaran tu, makin susah aktiviti nak kena buat, makin mahal ganjaran dia, makin tinggi nilai dia. Kan, nampak tak? Jadi itu pun kita boleh belajar. Ada orang tengok TV sekarang tengok, tapi Papa tak. Papa tengok TV, Papa tengok apa yang Papa boleh belajar. So sebenarnya berbalik juga kepada usaha kita. Kita nak berjaya ni bukannya mudah, bukan sekadar pergi PDPR lepas tu terus sukses, ataupun tak pergi PDPR terus berjaya. Tak semudah itu. Tapi tak susah. Macam mana Pak kata ni tak mudah tapi tak susah? Ya maksudnya betul, tak mudah kita nak ikut semua kesusahan yang ada, tapi sebenarnya tak susah pun kalau kita ada keazaman, cita-cita yang tepat, maka Allah akan memudahkan hidup kita. Tuhan akan memudahkan jalan-jalan yang kita ada. So anak-anak kena berusaha lebih. Okey. So itu ceritanya. Jalan kejayaan dekat mana? Ada di sebalik tembok. So sama ada kita pecahkan tembok, pecahkan panjat dinding itu keluar ke sana, itu di atas pilihan kita. Yang mana mengurangkan risiko. Kalau pecahkan tembok tu lebih mengurangkan risiko berbanding dengan panjat, why not kita cari pilihan yang lebih baik daripada memanjat kan? Macam Papa kalau panjat dinding, jawabnya jangan bayangkan. Jangan bayangkan Papa panjat dinding, buruk rupa dia. Okey anak-anak sekalian, so hari ini Papa nak berkongsi dengan anak apakah faktor-faktor yang menghalang kita berjaya. Okey, apakah faktor-faktor antara perkara yang menghalang kita berjaya? So ini kita nak kongsi dengan anak semua. Baik, pertama anak-anak sekalian, siapa yang ada pen, ada kertas tu boleh take note. Take note, catat bila kita tengok, bila kita ada masa nanti kita tengok balik nota-nota kita ni supaya dia boleh memboosterkan, menaikkan semangat kita lagi untuk belajar atau fokus apa yang kita buat ya. Yang pertama anak-anak sekalian, apa yang boleh menghalang kita daripada berjaya? Papa letakkan prioriti dia yang pertama sebab yang ini guru Papa pesan. Papa pun anak murid yang baik, anak murid yang taat pada guru. Jadi guru pesan, Papa sampaikan juga pada anak murid yang lain. Pertama, guru Papa kata, bila kita nak berjaya, siapa ni Potato Zone ni siapa? Pakai buat tutup kamera, kita tegur kan. Jangan risau, boleh buka kamera, tak ada masalah. Okey, baik. Yang pertama, sifat suka salahkan orang. Faktor pertama yang menghalang kita berjaya. Papa letak yang pertama sebab ni guru Papa pesan. Setiap kali jumpa, dia pesan benda ni. Kan? Jangan salahkan orang. Ni faktor yang menghalang kita berjaya. Apa dia? Faktor yang menghalang kita berjaya yang pertama, suka salahkan orang. Kalau dalam program penuh itu, program Great Student One Day Training itu, kita dah pesan pada anak-anak ikuti kursus tu. Haziq antara yang ikut ni kan. So, Papa kata jangan suka salahkan orang. Kenapa jangan suka salahkan orang?
Ingat balik lagu yang kita kecil-kecil dulu kita belajar kat sekolah tadika mungkin ataupun sekolah rendah kan. Lagunya lagu Bangau Oh Bangau tu kan. Bangau Oh Bangau kenapa kurus? Bangau Oh Bangau kenapa kurus? Sebab apa? Sebab ikan tak timbul, dia kata. Ikan kenapa tak timbul? Rumput panjang. Rumput kenapa panjang? Kerbau tak makan. Dia kata kan. Kerbau kenapa tak makan? Perut sakit. Perut kenapa sakit? Makan nasi mentah. Nasi kenapa mentah? Kayu api basah, dia kata. Kayu api kenapa basah? Sebab kena timpa dengan hujan. Hujan kenapa timpa kena timpa dengan hujan. Kayu basah. Nasi mentah, kayu basah. Kayu kenapa basah? Kena timpa dengan hujan. Hujan kenapa timpa kayu? Macam mana tak timpa? Katak panggil. Katak kenapa panggil hujan? Sebab ular nak makan dia. Ular kenapa nak makan katak? Ular kata memang makanan dia. Daripada bangau sampai ke katak, semua salahkan orang lain. Dia tak bersalah. Dia salahkan orang lain dulu kan. Dia salahkan orang lain dulu. Tapi banyak faktornya pada dia kan. Contohnya, dia suka salahkan orang lain dulu. Jadi, makan apa ni sampai turn ular, ular kata, memang makanan aku. So, hidup salahkan orang ni, antara faktor utama kenapa kita tak boleh nak berjaya. Contoh paling mudah. Papa bagi contoh tadi lagunya. Contohnya paling mudah macam ini. Kenapa tak boleh berjaya dekat sekolah? Kenapa tak boleh dapat keputusan yang bagus untuk exam baru ni contoh? Apa dia beritahu? Contohlah ayah tanya kan, Abu, kenapa dapat result tak cemerlang ni Abu? Itulah ayah, sebab cikgu ajar tak pandai. Dia mengata cikgu dia pula ajar tak pandai. Okay. Bila dia kata cikgu dah ajar tak pandai, jadi cikgu tu dah lah belajar sampai ke universiti, sampai cemerlang. Cikgu tu mengajar tu pun dengan ilmu. Pun dia kata cikgu tak pandai. Salahkan cikgu pula tak pandai mengajar dia. Kira dia salahkan cikgu pula. Ada pula ayah tanya lagi, Abu kenapa tak boleh cemerlang? Abu kenapa tak boleh cemerlang? Gadget saya ni murah sangat. Contoh kan, pakai handphone Realme je contohnya kan, yang murah-murah ni kan. Jadi apa ni cepat hang. Cepat hang. Baru ni Papa punya session program 2 hari baru ni. Kejap-kejap handphone hang. Tapi bagusnya Papa bersyukur 2 hari ni diorang ikut daripada 8 sampai 5 petang tu bagus je. Tak ada yang tak ikut, semua ikut. Dan ramai majoriti buka video sampai ke petang. Maknanya memang tak sabar nak belajar masa tu kan. Tapi alasannya apa, memang betul lah, memang handphone dia hang kan. Nak buat macam mana kan? Carilah apa yang kita boleh ganti cepat kan. So kenapa tak boleh cemerlang kat sekolah ni? Mama masak tak sedap. Kat rumah kan, PDPR kan. Kalau pergi sekolah, salahkan makcik kantin masak tak sedap. Boleh pula macam itu. Kan sendiri tak nak belajar sungguh-sungguh, kemudian duk sibuk salahkan orang lain, sibukkan faktor lain. Jadi anak-anak kena ingat satu perkara, okey, bila kita tak cemerlang, tengok kat mana kelemahan kita. Okey, tengok kat mana, perbaiki kelemahan kita. Okey, tak payah nak salah-salahkan orang lain, cari kelemahan kita kat mana tu supaya kita boleh perbaiki. Dia ada kaitan dengan nombor 2 ni. Apa faktor yang 2 ni kata? Nombor 2 dia kata, antara yang menghalang kejayaan anak-anak adalah suka salahkan diri pula. Salahkan orang pun tak betul, salahkan diri pun tak betul. Tadi Papa tak sebut pun untuk salahkan diri. Bila kita tak salahkan orang lain, jangan salahkan diri kita pula. Kita cari kat mana yang kita boleh baiki tentang diri kita. Apa kelemahan diri kita yang kita boleh baiki. Salahkan diri pun tak boleh. Contoh kenapa macam mana salahkan, contoh macam mana kita selalu salahkan diri kita kan. Kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Okay? Selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh macam mana? Dia boleh lah budak pandai. Kan? Kita kata, dia boleh lah budak pandai. Memang dia beranak-beranak terus pandai, boleh lah dia skor dalam peksa. Dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Kan? So, maksudnya dia menyalahkan diri dia juga tu. Dia bagi kelebihan, dia bagi kemenangan pada orang lain kan.
Dia bolehlah dia budak pandai. Kita ni bodoh. Mengaku pula bodoh. Kan? Jadi salahkan orang lain pun tak boleh, salahkan diri pun tak boleh. Okay. So jangan salahkan diri kita. Cuma Papa tahu bila kita tak salahkan orang lain, kita tak salahkan diri kita, apa yang kita kena buat? Kita tengok apa kelemahan yang kita ada. Senaraikan, tulis. Kadang-kadang kita tak nampak, kadang ingat-ingat kepala tak nampak. Anak kena ambil pen, tulis atas kertas, tulis. Apa sebenarnya kekurangan kelemahan aku apa kekurangan? Contoh kekurangan lah. Saya ni memang tak boleh belajar lama-lama, contoh. Kekurangan kita kan, kekurangan. Saya tak boleh pegang buku 5 minit mesti tidur, ataupun pegang 5 minit baca buku 5 minit je, fikiran dah merayau jauh-jauh, contohnya dah menerawang jauh-jauh, contoh. Okay, so anak-anak kena tulis apa lagi kelemahan-kelemahan kita. Kenapa kena tahu kelemahan ini? Supaya kita boleh baiki kelemahan-kelemahan ni. Kita tak boleh ubah orang lain, tapi kita boleh ubah diri kita. Dan kita boleh minta tolong orang lain bantu kita. Contohnya, mama, saya ni selalu sangat tertidur masa PDPR, contohnya kan. Jadi bila mak tahu atau mama tahu ataupun ibu tahu, ibu boleh datang jenguk setiap masa. Kan? Ibu boleh jenguk setiap masa. Kalau ibu tak ada kat rumah pun, sekarang maknanya mak ayah kerja kan. Kat rumah pula ayah pasang CCTV. CCTV kan. CCTV kan. Belajar kat tempat yang ada CCTV tu. Dan sekarang ni CCTV pun boleh bercakap kan. CCTV boleh bercakap. Sekarang ni dah maju lah kita kan. Sebab Papa pernah pergi kat rumah kakak Papa. Rumah kakak Papa tu ada CCTV. CCTV tu boleh bercakap. Kan. Dia daripada office dia, Papa tengah tengok TV kan, tengah tengok TV rumah dia, tiba CCTV tu bercakap. Dia kata, "Hai, buat apa tu?" Mula-mula tak tahu, seram juga kan. Rupanya CCTV tu bercakap. Dia tengok kat handphone dia, dia beritahu. Bob, nanti ada orang nak hantar kurier contoh, nanti ambil kurier contoh kan. Nampak tak? So minta mak ataupun ayah kita pantau kita selalu. Kelemahan kita kan, kita mudah tertidur contohnya. So beritahu. Mudah beritahu mereka. Kemudian yang kedua, masa PDPR, cikgu suruh buka video tu supaya cikgu tahu bahawa kita tak terleka. Supaya cikgu tahu, cikgu boleh bantu kita supaya cikgu boleh tegur kita kalau kita tertidur. Kan? Apa pun kadang-kadang bila tiba-tiba bila dengar kongsi tiba pun fikiran pun melayang kan. Zoom terus hilang tu kadang mata tutup, kadang siap berbunyi berdengkur bagai kan. So bila kita buka video, anak-anak kena faham lah kan. Memanglah mungkin orang kata pakai data banyak dan sebagainya, tapi dia membantu guru untuk tengok kita. So bila guru tengok kita, pertama cikgu lebih ikhlas nak membantu kita. Guru lebih ikhlas nak support kita. So dia suruh buka video. Bila buka video tu, anak-anak boleh mereka boleh nampak anak-anak kalau anak-anak hilang fokus dan sebagainya. So guru boleh support. Okay, so jangan salahkan apa? Jangan salahkan diri, jangan salahkan orang lain. Itu yang paling penting. Okay. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak punya cita-cita. Dia tak ada cita-cita. Sekejap. Tadi ada cerita pun nak kongsi pasal ada cerita ni. Mana cerita tadi? Okey. Baik. Tak punya cita-cita. Sebelum sesi sebelum ni Papa ada cerita. Macam mana nak jadi orang cemerlang, mesti ada matlamat dan cita-cita. So penghalang orang daripada berjaya pun sebab dia tak ada matlamat, tak ada cita-cita lah. Okay, so make one. Make many pun tak apa, buat banyak pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya ada satu yang jelas kita nak jadi apa. Kita nak kerjaya macam mana. Apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Kita kena buatlah. So di antara faktor orang yang tak cemerlang atau faktor orang yang tak berjaya adalah tidak mempunyai matlamat. Okey, ada satu cerita Pak bawa ni, nama budak ni, katalah nama dia Rahim lah, Rahim. So Rahim ni dekat sekolah, cikgu tanya dia satu hari tu, ni cerita. Satu hari ni cikgu tanya dia, Rahim, kamu nak jadi apa? Rahim, kamu nak jadi apa? So Rahim pun bangun, cikgu, saya nak jadi badut.
Nak jadi badut, nak jadi clown yang pakai hidung merah, pakai baju color-color, rambut color-color yang hidung merah, makeup putih, mulut yang smiley gitu kan. Nak jadi badut. Cita-cita dia nak jadi badut. Kebetulan. Cikgu yang dalam kelas tu kata apa? Apalah malang nasib kau dia kan. Apalah malang nasib kau ni. Cita-cita kau ni tak membantu langsung untuk kau ni. Cita-cita kau ni tak bagus. Siap hina lagi, kutuk lagi si Rahim ni. Kan? Kutuk lagi si Rahim. Jadi Rahim pun sedih lah kan. Dia nak jadi badut tapi cikgu ketawa. Dah lah cikgu ketawa. Satu kelas pun gelak kan. Nak jadi badut. Apalah Rahim. Dua kelas. Bila tanya orang lain semua nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi tentera, nak jadi polis, nak jadi pilot. Macam-macam lah yang sebut semua yang hebat-hebat lah kan. Nak jadi lawyer. Ada sebut jadi Perdana Menteri pun ada kan. Tapi Rahim kata dia nak jadi badut. Cikgu yang tanya tu pun macam memperlekehkan dia. Kan? So Rahim pun sedih. Tapi kebetulan masa Rahim cakap nak jadi badut tu, ada seorang pengetua, guru besar dia lalu tepi tu. Guru besar dia lalu sebelah kelas. Lalu sebelah kelas tu dia tanyalah kenapa bising-bising ni kan. Rupanya bila cikgu tanya Rahim kau nak jadi apa? Nak jadi badut. Kalau ada bising sangat-sangat. Budak-budak semua gelak tahukan dia. Cikgu tu pun pelekehkan dia. Apa jadi pada Rahim? Apa jadi pada Rahim? Guru besar tu dengar je cita-cita Rahim tu, guru besar tu pun masuk dia beritahu kat Rahim apa? Dia beritahu kat Rahim satu je. Bagus Rahim. Cikgu doakan satu hari nanti kamu bakal menceriakan dunia ini. Apa tak? Seorang guru yang hebat, dia nampak potensi anak murid dia. Dan dia tahu kuasa doa seorang guru sangat kuat. Di saat seorang guru memperlekehkan dia, di saat guru yang nampak macam nak menghina dia atau memperlekehkan cita-cita dia, ada seorang guru lagi yang nampak kebolehan dan mendoakan dia. Dia kata, bagus Rahim. Saya doakan kamu satu masa nanti kamu bakal menceriakan orang lain. Menceriakan dunia ataupun menceriakan orang lain. Okay. So kalau ada siapa anak-anak yang pernah melawat ward kanak-kanak kat mana-mana hospital kan, ada ward kanak-kanak kan. Ada pasukan clown yang menghiburkan kanak-kanak. Ada pasukan clown ni adalah beberapa few yang pakai color-color, buat kelakar, buat magic ke apa kan. Clown lah tu, badut lah tu kan, yang menceriakan kanak-kanak di hospital, terutama kanak-kanak yang ada penyakit-penyakit serius seperti kanser dan sebagainya kan. So mereka menceriakan anak-anak ini kan, kawan-kawan kita yang dekat hospital yang ada masalah kesihatan. Mereka ni dah fikir mati dah dalam hidup dia kan. Dia rasa macam tak ada harapan hidup. Kemudian penuh dengan kesedihan, mak ayah pun selalu sedih-sedih dengan dia. Jadi bila badut ni datang, anak-anak jadi happy, dapat seronok, dapat hadiah mainan dan sebagainya, menghiburkan. So dia nak sampai peringkat dia Rahim tu nak macam itu cita-citanya. Jadi cita-cita tu tak salah. Tapi bagaimana dia plan cita-cita tu yang sepatutnya dia kena fikirkan. Okay? So anak-anak kena ingat antara faktor yang menghalang kita, yang pertama suka salahkan orang, kemudian salahkan diri. Yang ketiga, tak punya cita-cita. Kemudian yang keempat, ada cita-cita. Kan? Yang keempat ni, cita-cita dah ada dah. Cuma matlamat tak betul. Macam mana pula tu? Cita-cita ada tapi matlamat tak betul. Macam mana? Cuba cerita. Cita-cita ada tapi matlamat tak betul. So, apa macam tu? Maksudnya macam ini. Mudahkan macam ini. Maksudnya, dia nak kaya. Okay? Cita-cita dia nak kaya. Kan? Matlamat dia tak betul. Dia cita-cita nak kaya tapi pergi rompak bank. Nak kaya tapi pergi rompak bank. Nak kaya tapi curi daripada orang lain. Mana maunya kan? Tak mau. Okay? Sebab tu cita-cita matlamat tu kena betul. Bila ada cita-cita, pilih cita-cita yang betul, matlamat yang betul, insya-Allah Tuhan akan memudahkan urusan kita. Kita boleh sukses.
Boleh tak kaya dengan cara yang matlamat tak betul tadi? Boleh. Boleh juga. Yalah pergi curi duit orang, bolehlah kaya. Pergi rompak bank, bolehlah kaya. Tapi tenteram ke hidup? Hidup tenang tak? Yalah kita dah curi duit bank kan. Mesti orang cari. Polis cari. Ataupun tuan ampunya duk cari kan. So kalau kantoi kena tangkap, tak pasal-pasal kena duduk dalam penjara. Nampak tak? Cita-cita betul, matlamat kena betul. Kalau cita-cita betul, matlamat tak betul pun tak boleh. So dia akan menghalang kita berjaya lah. Mempercepatkan proses kita ke penjara pula. Okay. So itu yang berapa? Yang keempat. Okay. Yang kelima, suka ambil jalan pintas. Shortcut. Shortcut lah jalan pintas. Rasa-rasa ada ke jalan pintas nak berjaya? Rasa-rasa ada jalan pintas ke nak berjaya kan? Ramai orang ambil proses. Proses nak berjaya tu ikut proses. Ikut proses maksudnya belajar sekolah rendah, cemerlang. Kemudian masuk sekolah menengah pula. Kemudian proses cari kalau boleh dapat pergi sekolah yang terbaik. Pergi sekolah asrama penuh dan sebagainya. Dapat usaha cemerlang. Kemudian masuk pula asasi mungkin ataupun matrikulasi. Cemerlang juga, naik proses seterusnya, masuk ke peringkat diploma ataupun degree. Cemerlang juga proses seterusnya pergi ke peringkat master, master pergi ke peringkat PhD. Ada proses-proses yang berlaku. So nikmati proses tersebut. Enjoy the process. Ikut proses tersebut. Mana ada tiba-tiba belajar baru ABC, tiba-tiba nak buat master degree contohnya. Adalah, ada. Tapi satu dunia ni berapa lah yang ada kan. Sebab kadang ada yang memang betul-betul genius kan. Tapi kita ni genius ke? Kalau kita biasa-biasa ni, kita ikut the process. So no shortcut. Tak ada shortcut, tak ada jalan pintas. Ada orang nak cemerlang, boleh beli sijil. Beli sijil. Ada je kata tak ada kan. Tak belajar mana pun. Belajar pun setakat SPM je. Tapi bila declare, bila nak mohon kerja, tiba-tiba dalam resume, dalam tu ada apa ni belajar dekat universiti Mak Saleh, universiti luar negara tiba-tiba. Bila masa pula engkau pergi luar negara, tiba-tiba sijil ada ni kan. Rupanya sijil beli. Sijil apa? Sijil beli. Banyak duit banyak. So guna belilah sijil. Okay. So apa poinnya kita beli sijil? Orang lain berusaha keras berjaya ikut proses, kita shortcut. Istihar bagi tahu pada orang, aku doktor PhD, pengajar PhD. Pengajar PhD. Mana betul? Bila proses tak betul, dapat sijil tak betul, mana datang Kabbara ke Alif Tenun? Cakap Jawi ya. Kabbara ke Alif Tenun, apa dia? Keberkatan. Keberkatan tak ada. So bila keberkatan tak ada, cemerlang tak ada makna lah. Sebab tu sesiapa yang berjaya kan, kalau kat sekolah ni macam mana? Sekolah yang suka tiru kawan-kawan dia ni. Datang pagi kalau sekolah kan, datang awal pagi sekolah kan, konon-konon siapa dah siap nak tiru kawan dia punya kerja rumah. Tiru kawan dia punya homework kan. Lepas tu hantar ke cikgu dengan harap dengan pandangan cikgu, kita yang buat sendiri. Sudahnya bila cikgu cek semua 3 4 5 orang atau cikgu cek satu kelas semua jawapannya sama kan. Yang salah pun tiru juga, jawapan yang salah pun salah juga, tiru juga kan. Jadi kat mana kejayaan kita? Bayangkan kita belajar sampai SPM, kita belajar sampai ke universiti kan, tapi kerja kita tiru kawan-kawan kita. Lepas tu kita dapat kerja bagus-bagus dengan hasil menipu kita kat sekolah dulu. So, macam mana Allah nak berkat hidup kita? Macam mana Tuhan nak berkati hidup kita kan? Dengan proses itu pun kita menipu, proses dapatkan sijil kita tu pun kita tiru dalam examination, kerja rumah kawan-kawan kita pun kita tiru. So kat mana datang keberkatan kita bila dah bekerja besok? Okay, so anak-anak kena ingat, nak berjaya no shortcut, tak ada jalan pintas. Okay, seterusnya ambil jalan terlalu panjang. Tak salah jalan panjang ni kan, tapi kalau terlalu santai, ambil jalan terlalu panjang ataupun terlalu santai.
Terlalu panjang okey juga. Tapi kalau terlalu lama kan, bila nak habis-habisnya, kos makin bertambah kan. Kos yang kita keluarkan, kos yuran dan sebagainya, kos makan, penginapan, kita keluar ni banyak ni. Jadi kita ambil terlalu panjang. Ni faktor-faktor yang menghalang kita lah. Dah lah ambil jalan panjang, terlalu panjang. Panjang tak apa, terlalu panjang tu kan. Dan santai. Santai je. Dan contohnya lah kalau kat universiti tu, daripada 6-7 subjek, santai je ambil dah 2 subjek satu semester. Ambil 2 subjek je, bila nak habisnya. Contoh kan. Jadi pun antara faktor yang menghalang anak-anak juga untuk berjaya. Okey. Kemudian contoh paling mudah. Kapal terbang. Anak tahu kan, dia nak take off kan. Kapal terbang take off kan. Bila nak take off tu, dia perlukan kelajuan 300 km sejam. Kelajuan 300 km sejam, baru dia boleh take off. Apa jadi kalau kapal terbang hanya menggunakan 50 km sejam, kelajuan 50 km sejam? Macam mana dia nak terbang? Tak cukup momentum untuk ditolak dia untuk ke atas. That's why apa kata, jangan terlalu tak panjang pun boleh, terlalu santai pun tak boleh. Antara faktor yang menghalang kita berjaya. Kapal terbang pun kalau tak cukup dia punya timing dia 300 km sejam tu, ni Boeing 737 okey. So Boeing 737 ni perlukan 300 km sejam, tak cukup 300 tu macam mana nak terbang dengan sempurna? Okey. So kita kena faham tu. Tak ada shortcut, kemudian jangan shortcut, kemudian jangan ambil jalan yang terlalu panjang ataupun santai. Okey. Kemudian yang ketujuh, abaikan hal-hal kecil. Faktor yang menghalang kita berjaya, kita terlalu abaikan hal-hal kecil. Hal-hal kecil pun kita ambil mudah. Apatah lagi hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kan? Contohlah apa yang hal paling kecil yang kita nak kena ambil, kita kena fikirkan ni, kita terlalu abaikan hal-hal yang kecil. Contohnya tak hantar kerja rumah on time contohnya. Bagi kita kecil. Tapi sebenarnya efek pada kita, ataupun kita buat kerja rumah, kita buat kerja bertangguh. Buat kerja rumah bertangguh. Mula bertangguh satu hari bertangguh contohnya. Esok tangguh lagi. Lusa tangguh lagi. Jadi makin lama kita bertangguh, banyaklah kerja kita yang tak siap. Kan? Kita suka bertangguh, panggil kita tangguh. Tak apalah, yang ni minggu depan kot boleh hantar kan. Sampai minggu depan tak siap juga. Tak apalah, minggu lagi satu boleh hantar kot. Jadi cikgu bagi latihan banyak, tapi sampai sekarang kita tak selesaikan, sikit pun tak kurang. Makin bertambah pula, kita tak berkurang. Itu maksudnya kita abaikan hal-hal kecil dalam hidup kita. Kan? Siapa pernah tengok gajah? Siapa pernah tengok gajah? Siapa pernah tengok gajah live? Dekat TV tak sah lah. Yang pernah tengok gajah live, depan mata tengok gajah tu kan. So gajah ni anak-anak sekalian, apa-apa pernah pergi ke Kuala Gandah. Kat Kuala Gandah ni tempat penjagaan dan perlindungan gajah lah. Kuala Gandah. Nama kawasan pusat perlindungan gajah Kuala Gandah. Okey. So kat Kuala Gandah ni banyaklah harimau pula. Banyaklah gajah-gajah ni kan. Tapi kalau anak perasan kan, kita pergi tengok gajah tu, kadang-kadang yang ikat kat kaki dia tu bukannya rantai yang besar pun. Kan? Nanti cuba cek boleh tengok National Geography ke apa kan. Bila dia rantai gajah tu, kadang-kadang kecil je rantai dia. Kalau tak padan dengan gajah yang besar tu. Kan? Tak padan dengan gajah yang besar bagak tu kan. Ikat dengan tali yang kecil je. Kalau kita rasa kalau dia tolak sikit, tercabut je rantai tu. Tapi kenapa gajah-gajah dekat zoo, gajah-gajah yang kawasan peliharaan, kawasan perlindungan ni, kenapa dia tak larikan diri? Walaupun tali yang mengikat dia tu pada sebatang kaki dia, tapi talinya kecil atau rantainya kecil je. Tapi kenapa dia tak lari? Rupa-rupanya menurut penjaga diorang ni, dulu-dulu masa diorang kecil-kecil. Masa diorang kecil-kecil ni, rantai tu memang diorang tak boleh nak lawan lah. Masa diorang kecil-kecil kan. Rantai tu memang dia tak boleh lari lah. Sebab tu dia fikir, setiap tahun, bertahun-tahun dia fikir bahawa yang dia tak boleh keluar daripada kawasan dia tu sebab ada tali yang membelenggu dia.
ada rantai yang membelenggu dia. Rantai ni masa dia kecil ni memang tak boleh lah dia nak pergi mana-mana. Tapi bila sampai dia dah besar gajah tu, gajah besar gajah, dia terlalu besar gajah tu pun, dia dok fikir bahawa rantai ni tak mampu dia nak atasi. Sedangkan rantai ni cuma hal-hal kecil je dalam hidup dia. Kan? Kalau dia tahu, gajah ni tahu, kan, dia ada akal macam manusia ni, dia tahu rantai ni tak mampu untuk menghalang dia, dah lama dia lari. Kalau rantai ni tak mampu nak belenggu dia dah lama cabut dah. Buat apa lepak sini? Tapi sebab dia rasa terlalu lama rantai ni mengikat dia, dan dia rasa rantai yang kecil ni pun dia tak mampu nak lepaskan diri. Tu dalam fikiran si gajah lah. Tapi kita bukan gajah, kita manusia. Jadi hal-hal kecil yang berlaku dalam hidup kita pun kita kena ambil kira supaya tidak menjadikan ianya besar. Contoh tadi, kerja rumah kita tadi kan, jangan bertangguh kan, buat kerja rumah kita supaya kita boleh hantar pada on time, tak mengganggu waktu pembelajaran kita yang lain, tak ganggu subjek-subjek lain, and then kita boleh fokus pada satu-satu subjek yang terbaik hidup kita. Okey. Kemudian yang ke-8, terlalu cepat menyerah. Cepat sangat mengaku kalah kan, baru belajar sikit, alah susahlah matematik ni. Belajar sikit je, payahnya, tak faham, tak naklah belajar tu buku. Kan? So bila kita cepat menyerah, macam lagu siapa tu ya, rapper tu, jangan cepat mengalah, jangan cepat menyerah. Rappers tu kan. Dia pun beritahu kita supaya kita jangan cepat-cepat menyerah ataupun cepat mengalah. Pada satu, bila kita ada masalah pemahaman, tanya orang yang bijak, tanya orang yang pakar. Siapa orang yang bijak, orang yang pakar? Kalau sekolah rendah tu mungkin mak ayah masih boleh bantu lagi kan. Mungkin dekat sekolah menengah tu mungkin mak ayah pun pening kepala juga. Macam mana aku nak ajak anak aku ni kan, PDPR ni kan susahnya. So apa yang anak boleh buat? Anak boleh refer pada cikgu. Cikgu kan. Dulu papa dekat sekolah, ada cikgu yang mengajar papa tu, papa tak faham apa dia ajar. Ini bukan papa kurang ajar dengan cikgu ke? Tidak. Bukan papa kurang ajar dengan guru, tidak. Cuma masa belajar subjek AdMat, matematik tambahan, payahlah bagi setengah orang, termasuklah papa ni kan. Masa tu papa rasa susah sangat subjek AdMat ni. Kemudian cikgu yang ajar papa ni pula cikgu baru. Kebetulan dia cikgu baru start mengajar tahun tu 2 tahun macam itulah dia baru mengajar. Jadi dia tak mahir lagi subjek tersebut. Untuk diajar kan. Kalau ada student tanya je, cikgu macam mana soalan ni dia siap tunda lagi jawapan dia. Okey, tak apa, besok saya beritahu. Besok beritahu. Yang kita ni pelajar yang bersemangat wajar ni, kalau boleh nak tahu sekarang juga. Lah ni nak tahu jawapan ni kan. Tapi cikgu beritahu, okey besok saya beritahu jawapan. Kan kita ni buat lama, cikgu ni apa pula ni, cikgu tak tahu ke kan, apa semua kan. Jadi bila dia ajar dalam kelas pun papa tak faham, susah nak faham. Jadi apa berlaku? Papa pergi jumpa cikgu lain. Minta nasihat cikgu lain. Bukanlah papa tak cakap pun cikgu tu tak boleh ajar, cikgu sebelum tak ada ajar, tak buruk-burukkan cikgu langsung. Jangan buruk-burukkan cikgu kita. Hilang keberkatan. Jadi kita boleh tanya cikgu lain, refer cikgu lain. Papa jumpa guru pakar matematik tambahan yang lain. Kan? Kebetulan dia warden papa ya. Jadi tanya cikgu tu, jumpa cikgu tu malam-malam, cikgu saya tak faham lah cikgu yang ni bab ni. Boleh tak cikgu ajar saya? Terus dia ajak masuk rumah dia kan, dia ajar papa buat MN. Alhamdulillah lebih faham daripada yang sebelum ni. Okey. So, jangan cepat-cepat mengalah. Mungkin sebab kadang-kadang bukan sebab kita tak pandai tau. Jangan fikir macam ni tau. Kita bodoh. Tak ada orang bodoh dalam dunia ni. Guru papa kata, tak ada orang bodoh. Dan kita pula mengaku bodoh. Dah kenapa? Nak buat macam mana Pak? Saya memang bodoh. Dah. Tadi papa kata, kita tak bodoh. Tak ada orang bodoh kat dalam dunia ni. Yang kita mengaku bodoh ni kenapa? Okay? Faham betul-betul Tak ada orang bodoh kat dunia ni. Yang ada adalah 2 perkara. Pertama, orang yang cepat faham. Okey, orang yang cepat faham. Yang kedua, orang yang lambat faham. Anak kena ingat satu je tau. Dapat yang ni cukup lah. Dapat satu ni pun cukup lah malam ni. Dan nak habis dah sesi kita kan. Okey. Dapat satu pun cukup malam ni. Apa dia? Tak ada orang bodoh.
Kalau orang kata kau ni bodoh lah. Papa Bob cakap tak ada orang bodoh. Bagi tahu dia balik. Jangan dengan berani beritahu dia balik. Papa Bob cakap tak ada orang bodoh. Kau ni bodoh lah. Bangang lah kau. Tak ada. Papa Bob aku cakap tak ada orang bodoh. Tak ada orang bangang. Yang habis tu apa yang ada? Bagi tahu dia. Dengan pantas, dengan ilmu, dengan semangat. Papa Bob cakap ada dua je. Pertama apa? Pertama orang yang cepat faham. Yang kedua orang yang lambat faham. Okay. So kita kena faham tak ada orang bodoh. Cuma yang ada orang yang cepat faham. Ada orang yang lambat faham. Ada cikgu tengah mengajar, dia dah faham dah. Ada cikgu belum ajar, dia dah faham dah. Kan? Kita ni terkial-kial nak faham. Bukan makna kita bodoh, tak. Kita lambat faham. Okay. So bila kita lambat faham, nanti bila kita dah faham cikgu ajar, kita lebih pandai daripada dia nanti. Okay. So cari sumber-sumber ilmu lain supaya kefahaman kita dapat ditingkatkan. Pertama mungkin kelas tambahan. Buat kelas ekstra ke, kelas tambahan, tuition berbayar ke. Kan, supaya kita boleh cepat faham balik apa yang kita lambat faham tadi. Okay. So wake up supaya kita boleh cepat faham. Tak ada orang bodoh dekat dunia ni. Okay. So jangan cepat menyerah. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, jangan terfikir tentang bayang-bayang masa lalu anda. Kadang-kadang kita fikir masa-masa lalu kita nampak kesilapan-kesilapan yang kita dah buat. Okay. Biarkan. Kita manusia, kita belajar daripada kesilapan. So kalau kita terlalu fokus pada masa silam kita terlalu banyak, kita datang ketakutan dalam diri kita. Dan kita tak boleh nak move on. Okay? Tak boleh nak go for it. Untuk berjaya dan sebagainya. Kan? Dulu kita ingat dulu kan, masa zaman silam dulu aku pernah pukul orang contohnya kan. Aku pernah bodohkan orang contohnya kan. Kita tahu benda tu silap. Tapi kalau kita fikir, ya Allah, dosa pula, aku bodoh-bodoh ke orang dulu. Kita terlalu fikir pun, kita tak boleh nak move on. So, yang dah lepas. Kalau ada kesilapan yang melibatkan dengan Tuhan, bertaubat. Kalau ada kesilapan dan kesalahan yang melibatkan manusia, minta maaf dengan orang. Kan? Itu mungkin ada kawan-kawan kita yang kita pernah buat silap. Kan? Mesej dia, WhatsApp dia, telefon dia, beritahu, ya aku minta maaf tau, dulu aku pernah buat salah dengan kau. Dah, settle. Okay, so kesilapan yang berpunca daripada manusia, hanya kemaafan sahaja yang boleh, yang proses mohon maaf sahaja yang boleh ubati ataupun baiki kesalahan-kesalahan kita. Okay, yang melibatkan Allah, kita bertaubat, buatlah apa-apa kita buat, solat sunat taubat ke, doa banyak-banyak ke, supaya hubungan dengan Allah tu kita dapat pulihkan. InsyaAllah Allah Maha Pemurah. Dan kawan-kawan kita pun, kalau dia faham konsep yang sama, dia pun mudah maafkan kita. Dan dia pun mohon maaf juga. Mungkin dia ada kesilapan-kesilapan yang dibuat. Okey, anak-anak sekalian, 9 poin. Sebenarnya itu banyak lagi ni. Ada lagi 14 poin nak cerita. Tapi tak apa. Anak dah belajar 9 ni pun sudah cukup. Okey, dapat sikit, kita dapat kongsi, kita dapat amalkan. Lebih baik daripada banyak tapi tak mampu nak amalkan semua benda. Okey. So anak-anak sekalian, ulang balik, penghalang kejayaan kita yang pertama menyalahkan orang lain, yang kedua kita salahkan diri kita, yang ketiga tak punya cita-cita, kemudian ada cita-cita tapi tak betul, matlamat tak betul. Okey, kemudian yang kelima ambil jalan pintas, shortcut, yang keenam ambil jalan terlalu panjang, santai, yang ketujuh abaikan hal-hal yang kecil. Kemudian yang ke-8, terlalu cepat menyerah. Dan akhirnya kita teringat tentang bayang-bayang masa lalu yang kita tak boleh nak move on lagi. Anak-anak sekalian. InsyaAllah, setakat ini saja perkongsian Papa Bob pada malam ini. Anak-anak jangan lupa tahu, ikuti channel YouTube Papa Bob. So slot malam ni pun Papa akan update dalam YouTube nanti. Rohaizan Ismail. Papa type lah, Papa type. Papa type kat sini lah. Kod-kod ada yang tak tahu lagi ataupun yang belum follow lagi. Nanti ruangan chat kita. Rohaizan Ismail Official. Okay, so boleh follow dan boleh tengok pada type dekat Zoom punya chat ni. So anak-anak boleh follow dan boleh tengok semua video-video motivasi Papa Bob kat situ. InsyaAllah nanti lagi banyak lagi motivasi pendek. Ini panjang-panjang kita akan masukkan. Kemudian nanti yang pendek-pendek, yang 5 minit punya tazkirah, 1 minit punya tazkirah pun nanti Papa akan uploadkan dalam
dalam channel YouTube tu. Boleh tengok, boleh tonton dan boleh share dengan kawan-kawan semua. Okey. So kemudian insya-Allah setakat itu saja beberapa Bob. Cuma siapa-siapa yang mengikuti live ni orang dewasa, siapa peminat penggiat pasukan ekstrim, aktiviti outdoor. Esok bersama dengan kita jurulatih rekreasi kita. Okey, bersama Pak Long, jurulatih rekreasi kita jam 11 pagi. Jam 11 pagi kita akan berkongsi dengan jurulatih rekreasi kita, Pak Long. Cuma Pak Long kali ini dia tak cerita pasal berkayak, dia tak cerita pasal panjat gunung, dia tak cerita pasal yang lain-lain, cuma dia bawa misteri Gunung Ledang besok. Siapa nak dengar perkongsian daripada jurulatih Pak Long kita, jurulatih rekreasi kita ni, Pak Long, misteri Gunung Ledang tajuk dia besok. Dengar pun seram juga ni, insya-Allah. Bersama-sama dengan kami besok di FB Note Eco Resort ataupun platform Zoom yang kita akan berikan link dalam FB Note Eco Resort nanti. Secara langsung kita bawakan Pak Long jam 11 pagi. Okey, akhir kata selamat Hari Kemerdekaan. Hari kedua kita merdeka hari ini. So tetap selamat Hari Kemerdekaan menuju ke Hari Malaysia 16 September nanti tuan-tuan dan puan. Mak ayah cuti juga tu 16 September. Okey, yang berkesempatan nanti suka nak dimaklumkan bahawa resort kami di Nur Laman Bestari telah dibuka. Nur Laman Bestari telah pun dibuka. Tuan-tuan dan puan boleh bawa anak-anak untuk aktiviti rehla, perkelahan, mandi sungai. Boleh jemput bagi kita di Nur Laman Bestari. Call hubungi kita nombor 019 917 2977, nombor pejabat kita. Boleh hubungi kita untuk buat booking dan tempahan untuk datang ke tempat kami. Dengan syarat tuan-tuan dan puan, ikut SOP kita, 2 dos vaksin lengkap tipu matangnya dan juga scan QR code serta pastikan bawa sijil digital, 2 dos tu bawa sekali. Kemudian pastikan SOP yang lain jugalah dan di daerah yang sama, mention juga daerah yang sama keutamaan. Dan bagi mereka ataupun sahabat-sahabat yang ingin membawakan program-program daripada Nur Eco Resort, kita ada pasukan training, kita ada pasukan latihan kita sendiri yang boleh membuat program dengan organisasi tuan-tuan dan puan. Bagi kami tajuk, kami sediakan pasukan trainer yang terbaik untuk mengendalikan sesi motivasi atau sesi training, sesi latihan di tempat tuan-tuan dan puan. Kalau nak cerita pasal team building, kita ada trainer kita. Kalau nak cerita pasal motivasi, kita ada team trainer kita. Kalau nak cerita tentang nak bawakan tajuk-tajuk berkaitan dengan counselling, kita ada Prof Mariani kita yang pakar bidang counselling. Kalau perlukan aktiviti rekreasi, kita bawakan live jurulatih rekreasi kita. Dan kalau perlukan tentang harta pusaka, kita bawakan pensyarah kita Ustaz Ghazali yang hebat dalam bidang pusaka. Dan kalau berminat tentang program-program keagamaan, kita terutamanya kita ada Imam Muda Aran dan imam-imam muda dan dai yang lain yang kita boleh bawakan khusus untuk tuan-tuan dan puan. Just hubungi kita, hubungi kita di talian 0329358020. InsyaAllah pihak kami akan membantu tuan-tuan dan puan untuk memberikan latihan yang terbaik kepada semua, dan insya-Allah kita gunakan manfaat kita yang tak boleh nak berjumpa secara bersemuka ini, kita dapat jumpa di platform Zoom, manfaatkan link Zoom kita ataupun manfaatkan secara program secara online kita ni secara maksimum yang boleh. Yang penting tuan-tuan dan puan, kita tak mengabaikan satu pun program-program ilmu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah program-program percuma pun kita akan buat juga setiap hari, update daripada FB Nur Eco Resort kita nanti, dan juga program-program bayar khusus untuk organisasi tuan-tuan dan puan. Datang, hubungi kita, call kita, kita berikan package yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan insyaAllah. Dan insyaAllah kita berjumpa esok jam 11 pagi dan program-program yang akan datang nanti. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Ada kat sini ada Auni. Terima kasih kepada Aziz. Terima kasih kepada pakcik-pakcik ni tak payahlah. Pakcik-pakcik tak payah. Yusuf, Puan Tazliah ni dengan anaknya. Nabila, Zulhusni. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. InsyaAllah Bapa sayang semua dunia akhirat. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.